Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita sebagai hamba-Nya yang Islam lagi beriman dengan mempercayai dan mengikut segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menzahirkan dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita mestilah menjadi seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu itu ialah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia ni ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan mulia kerana dia ada pangkat. Tak, bukan mulia kerana dia tok guru. Bukan mulia kerana dia anak tok guru. Bukan mulia kerana dia ustaz. Bukan mulia kerana dia menteri. Bukan mulia kerana dia tok ngulu. Tapi mulianya seseorang itu kerana dialah hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita tidak ditanya tentang pangkat kita yang kita ada masa atas dunia. Tapi kita ditanya tentang ketakwaan, sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang lepas daripada azab kubur kerana dia seorang menteri. Tak ada pun seorang yang lepas daripada azab kubur kerana dia tu YB ataupun dia tu ngulu. Kalau gitu ramai orang nak jadi YB. Tak, ramai orang nak jadi tok ngulu. Tapi kerana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lepas daripada azab kubur dan lepas daripada seksa di akhirat. Kalulah Allah Ta'ala tanya, sebab apa demo ni lepas daripada azab kubur? Sebab kawan menteri. Kawan ni YB. Kawan ni tok ngulu, sebab tu kawan lepas. Tak kena azab kubur. Kalau gitu, tak adalah Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalangan kamu itu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebab itulah bagi lelaki setiap hari Jumaat diwasiatkan oleh khatib untuk sentiasa bertakwa kepada Allah. Jadilah kita hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Kerana apa? Kerana ketakwaan tersebut akan menyelamatkan kita sama ada dunia ataupun di akhirat. Tapi kita ni biasa bila tok khatib kata ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Tak ada rasa gapo satu. Tak. Maknanya tak ada pun rasa gerung tu, tak ada. Yang mana apabila Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabat suruh bertakwa kepada Allah, semua sahabat tunduk dalam keadaan ketakutan. Satu riwayat mengatakan apabila Nabi mewasiatkan tentang takwa, dia sebut di dalam kitab Bulughul Maram, dia kata bukan setakat sahabat takut kepada Allah, bahkan mimbar yang mana Nabi duduk atas mimbar tersebut, apabila Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah, mimbar tersebut turut bergegar. Gegar mimbar kerana takut. Tak? Ada tempat kita lagi? Ada. Bila kata ittaqullah, ramai hak dengar tapi tak ada rasa kesan. Ataupun tidur ramai. Dah, Tok Khatib tengok, gitu. Tok Khatib pun slow juga. Dah, patutnya apabila wasiat dengan bertakwa kepada Allah, kita kena lantangkan suara kita. Dah, hak mana tidur tu biar bangun. Ni apabila ittaqullah, hak ngatuk ke hak ngatuk, ke hak tidur. Dan tidak ada rasa kesan untuk menerima wasiat daripada khatib dah, ataupun tu imam apabila berpesan kepada kita semua. Dak, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dah, jangan depan orang jah kita takwa, belakang orang kita capua. Dah, maknanya biarlah bertakwa ni tak kira sama ada kita seorang diri, sama ada kita duduk depan orang, sama ada tak ada orang tengok kita, kerana ketakwaan kita itu hanyalah kepada Allah. Dan apabila kita betul-betul bertakwa kepada Allah, tak kira kita duduk mana. Nah, bila berlaku kemarin dulu, dah tahu betul kedok berita, dah kubur yang mana Allah Ta'ala tunjuk, tubik darah, betul kedok dah tahu. Dah tahu betul kedok. Nah, wallahu a'lam. Maknanya atas dunia ni Allah Ta'ala tunjuk dah. Dan seperti mana berlaku di Johor. Di Johor, kubur diperintahkan pindah. Asal pindah kubur tidak boleh haram, kecuali maslahah. Bila maslahah ada masyakkah, bila ada masyakkah boleh. Dalam kawaid fikih yasbut, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesusahan itu boleh mengambil ke arah kesenangan. Dan apabila pihak nak buat jalan, dia gali kubur. Apabila gali kubur, dah ada sepasang kubur suami isteri itu yang mati selama berbelah-belah tahun dah. Tengok jenazah masih molek. Dek, tengok jenazah masih molek. Tanya ni kubur siapa? Ni kubur orang yang ajar ngaji. Tok guru ngaji. Dah, di Kedah, anak dia cerita ayah dia ni sentiasa beramal dengan surah Al-Mulk, yang mana selamat belaka. Dah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang jauh, orang yang dapat selamat daripada azab kubur. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Muka surat berapa dah kita ni? 61. Nombor 10. Nombor 8. Okey. Tak baca lagi nombor 8. Siapa baca dah? Tak baca lagi? Dah ya? Okey. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi berada pada bab-bab sunat selepas solat. Nah. Dan yang ke-8 kemudian dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah jua, tiada sekutu baginya.
kerajaan dan pujian itu baginya jua. Dialah yang menghidup dan mematikan sesuatu, dan dia amat berkuasa ke atas segala-galanya. Nah, maknanya ini salah satu juga daripada kalimah tauhid yang mana kita disunatkan untuk melafazkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah jua. Ya, tiada Tuhan melainkan Allah jua, tiada sekutu baginya. Apa makna sekutu? Iaitu tiada berpakat bagi dia. Dia tak ada sepakat nak buat suatu benda, dia tidak berhajat kepada suatu benda. Batu dah hak ni masalah pengajian dah, hak ni sini ngaji tauhid dah. Alhamdulillah, maknanya hak tu kita memahami dari segi akidah pula. Kita kena ngaji bab akidah. Apabila seseorang mengatakan Allah Taala berhajat kepada suatu, hak tu boleh rasuk akidah. Dia sebut dalam kitab Matan Umum Barahim, dia kata dan syarah dia Aqaid Durriyah, dia sebut siapa yang mengiktikadkan suatu benda itu Allah berhajat kepada dia, rasuk akidah. Bahasa lembut tu rasuk akidah. Bahasa kasar sikit dia kata kafirlah ia. Maknanya rasuk akidah. Kafir. Sebab tu setiap sesuatu yang berlaku kita kena beriman. Kadang-kadang ada orang yang mana bila berlaku ke atas dia, dia rasa ya Allah, bapa kena aku gini, bapa orang lain tak kena, bapa sok mau kena kat aku. Itu salah satu daripada boleh rasa iman kita juga. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi, ma lam yarda biqada'i wa lam yasbir bi bala'i falyaltamisu rabba siwaya. Siapa yang tak redha dengan ketentuan aku, tak sabar dengan bala yang aku bagi, carilah Tuhan selain daripada aku. Setiap berlaku ke atas kita, wajib kita beriman, itu adalah daripada takdir Allah. Yang mana kita beriman pada qada dan qadar. Gapo mana qada, gapo mana qadar? Salah satu daripada rukun iman, wajib kita percaya daripada ketetapan Allah. Sama ada benda tu baik ataupun benda tu buruk, ingatlah itu daripada Allah. Tak ada pun manusia nak benda buruk berlaku ke atas dia. Batu setiap benda berlaku, kita kena alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tak boleh nak terima. Dak. Contohlah, apabila contoh orang puai dah biasa berlaku ni berlaku bab kematian. Dah orang lelaki biasa nangis biasa gitu. Dah orang puai ni kadang-kadang macam tak boleh nak terima keadaan tersebut. Anak hak paling sayang dah kadang-kadang Allah Taala ambil awal. Bila Allah Taala ambil awal, dia ni tak ada nak mikir dah. Bapa jadi gini, ataupun berlaku ke atas dia benda hak dia tak usah, dia persoalkan pula bapa Allah Taala buat aku gini, bapa aku kena uji lagu ni. Sebab tu Nabi arahkan kita setiap benda yang berlaku, unzur asfala minkum, tengoklah orang hak bawah daripada kamu. Kadang-kadang kita ada kereta punah sokmo, kita mikir bapa lah punah sokmo. Kita kena tengok ada dak orang hak tak ada kereta. Ada. Tak, kita ada kereta alhamdulillah walaupun punah. Tai molek boleh naik. Orang hak tak ada, sama ada molek ke tak molek ke, memang tak boleh nak naik sebab tak ada. Dah. Kadang-kadang Allah Taala uji seseorang itu makan nasi tak ada lauk. Ada orang tak boleh nak makan nasi langsung. Allah Taala uji kita. Sebab tu kena tengok orang hak lebih rendah daripada kita. Unzur asfala minkum, tengok orang hak lebih rendah. Macam-macam. Ada orang dah kena uji Allah Ta'ala ambil ayah. Tapi orang lain kena uji, dua-dua kena ambil. Mu ayah sekaligus. Kena ambil belakang. Maknanya kita ni sebagai hamba Allah kena reda setiap apa yang berlaku. Bila kita reda, itulah tanda kita beriman kepada Allah. Bila kita mempersoalkan bapa Allah Ta'ala buat aku gini, bapa jadi gini, bapa jadi gitu, itu tandanya iman kita itu rapuh. Iman kita tu rosak. Maknanya kita tidak boleh terima apa yang ditakdirkan oleh Allah.
Kena terima. Dan sebab tu kita kena ngaji. Dah. Dan dia sebut kerajaan dan pujian itu baginya jua. Dialah yang menghidup, iaitu kerajaan di sini bermakna sama ada kerajaan dunia ataupun kerajaan akhirat, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidup dan mematikan sesuatu dan dia amat berkuasa ke atas segala-galanya. Dan Allah Taala berkuasa ke atas segala-galanya. Itu ngaji sifat 20 Tak, bila ngaji sifat 20 kita tahu dia sebut wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa fi haqqi maulana jalla wa azza wa fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diwajibkan ke atas setiap mukallaf itu mengetahui ataupun mengenali ataupun belajar sifat-sifat hak wajib bagi Allah dan sifat-sifat hak wajib bagi Rasul. Dan sahabat-sahabat ngaji dak sifat 20. Dak ada pertikap. Dan zaman Nabi ngaji dak sifat 20. Ada dak sifat 20 zaman Nabi? Zaman Nabi ada dak sifat 20? Zaman sahabat ada tak sifat 20? Ada pertikaian kata zaman Nabi ni tak ada sifat 20. Dah. Dan zaman sahabat tak ada sifat 20. Betul ke tak ada? Zaman hidup ke zaman Nabi kata tak ada? Dia zaman Nabi dah bukan setakat sifat 20, lebih daripada tu pun ada. Cuma di zaman Nabi dia tidak susun. Tidak disusun seperti zaman kita. Zaman kita wajib kita belajar, iaitu mazhab Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Mazhab tu. Dan Imam Syafi'i tak ada pun ngaji sifat 20. Imam Syafi'i ni apabila sebut walam yakullahu kufan ahad tu pun dia tidak. Mukhalafatul lil hawadis, dia tahu dah gapo makna bersalahan Allah Taala dengan benda baru, semua daripada ayat-ayat Quran. Dah kita ni reti ke? Nak reti lagu mana, dak tahu gapo satu ni. Sebab tu kita kena ngaji. Ikut dia mana ngaji sifat 20 ke sifat 50 ke. Dia ada berapa sifat Allah Taala ni, ada berapa sifat? Sifat Allah Taala ada berapa? Sifat Allah Ta'ala ada berapa? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hak layak bagi dia. Banyak kau sikit? Banyak. 20 hak wajib kita tahu, 20 hak wajib kita ngaji. Beda. Maknanya banyak hak layak bagi Allah. Dan hak wajib kita ngaji adalah 20 sifat bagi Allah. Iaitu wajib 20, mustahil 20, harus jadi berapa? 41 tambah hak wajib bagi Rasul, harus bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jadi berapa? 50. Semua sekali capur-capur 50 wajib atas kita dak mengenali ataupun mengetahui 50 sifat tersebut. Kalau dak tahu dosa. Pada ni dak tahu dosa. Sebab tu ya banyak berlaku tempat kita apabila orang kecek ni tak ada akidah. Kecek tidak ada lapisan dengan pengajian-pengajian ilmu tauhid. Kita kecek pun kadang-kadang gitu, ikut dah sekali. Okey. Daya ke-9 kemudian dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tiada siapa yang dapat menegah apa yang engkau kurniakan, dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau menegahnya, dan tiada sesuatu usaha yang dapat menghalang seseorang daripada menerima habuannya daripada engkau. Dan itu adalah takdir. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak memberi sesuatu kepada seseorang, orang lain tak boleh nak tegah pun. Apabila Allah Ta'ala nak menegahkan seseorang daripada dapat sesuatu, orang lain tak boleh nak wui pun. Dan kita kata beranak. Ada orang nikah 15 tahun, 20 tahun tak ada anak. Dah habis cari Datuk Bomo.
Tok Bomo setahun tu berapa orang dia cari Tok Bomo. Dan seluruh Malaysia raung ki gapo ki nak anak. Ada orang apabila Allah Taala nak baru nikah sekejap lekat dah. Ada. Sebab apabila Allah Taala nak mengkehendakkan sesuatu tak ada orang boleh halang. Dan apabila Allah Taala nak menegahkan sesuatu tak ada orang pun boleh halang. Kadang-kadang ada orang bawa kereta ni dalam keadaan berhati-hati slow je. Tapi mati dengan aksiden juga. Ada. Bawa slow. Orang tengok dia main slow semua bawa kereta. Tak rajin pun naik 60. Depan sekolah tu 10 tu. Main slow. Tapi mati aksiden juga. Ada. Sebab Allah Ta'ala tetapkan gitu dah. Tak ada orang boleh tegak. Ada orang bawa kereta laju semua. Aksiden banyak kali. Dah. Tapi tak mati-mati. Ada juga. Sebab itu semuanya kembali kepada Allah. Dan apabila Allah Ta'ala nak gitu-gitu lah. Dah. Apabila Allah Ta'ala kata dok. Dah. Sebab tu dia sebut di dalam Al-Quran innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala nak mengkehendaki sesuatu, nak buat sesuatu, dia kata jadi. Dah kalau dia tak sah, dak. Tak ni. Bermakna kita ni kena beriman. Beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tak jangan kita pertikar kalau kita tak dapat. Tak, walaupun kita ni berdoa semua. Ada orang semaya duha semata-mata nak suruh murah rezeki. Ada tak? Ada. Ada orang tak maya pun tapi rezeki murah Allah Ta'ala bi. Ada tak? Ada. Tu hak Allah. Bapa kadang-kadang kita ni mencari apa yang kita hajat sahaja. Agak-agak kalau orang ada piti ni yang mai duha ada lagi. Tak cara mana. Tapi bila perut baru cari Tuhan. Bila perut dak jumpa tok guru tu, jumpa tok guru ni, tok guru nasihat, kalau demo nak boleh projek cepat, mai duha banyak. Tak bila dia boleh projek tak ada duha. Dan maknanya kita nak suatu tu apabila kita cari Allah sebab kita nak berhajat kepada suatu. Sebab tu jangan sesekali kita beriktikad akidah kita. Sebab tu kita kena tahu akidah kita duha tu bukan pemberi rezeki. Tu akidah. Dah Fatihah bukan penyembuh segala penyakit. Tu akidah. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau orang kecek dah dia kata dengan sebab semaya duha dah Allah Ta'ala bagi rezeki. Duha ni dia memberi rezeki. Serupa kata bak air juga tu bak akidah belaka tu. Dah, air ni boleh menghilangkan dahaga. Boleh tak kecek lagu tu? Boleh. Batu dia kata dalam kitab Aqaid Durriyah dia kata setengah daripada orang awam dia kata air itu boleh menghilangkan dahaga dengan sebab minum air lah Allah Ta'ala ilai dahaga. Tu dia kata percakapan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak ngaji. Tu berakidah belaka. Dah nak kecek lagu mana? Kecek lagu akidah. Dah kecek lagu orang ngaji. Air ni kok mana-mana tak boleh nak buat ilai dahaga. Kalau boleh ilai dahaga, contohlah kita kata ada orang ni dia minum air 3 gelas tak cukup. Ada orang minum air segelas cukup. Ada orang bahan nasi 3 pinggir tak kenyal-kenyal ada tak? Ada. Ada orang separuh je tak sampai sepinggir kenyal tak? Dah sebenarnya siapa yang menghilangkan kenyal ataupun menghilangkan lapar ataupun dahaga tadi? Siapa? Nasi ke Allah? Allah bagi. Tu berakidah. Dah, sini ngaji kan? Tak siurah panjang ya. Dah maknanya ngaji ya. Dah. Dan kemudian dibaca doa, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة والرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ولسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perkara-perkara yang memastikan aku mendapat rahmat serta keampunan, faedah dalam setiap kebajikan, selamatan daripada segala dosa, kejayaan mendapat syurga dan kelepasan daripada neraka. Ya Allah, ampuni kami, kasihanilah kami, radailah kami, terimalah segala permohonan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga, lepaskanlah kami daripada neraka dan perbaikilah segala keadaan pada diri kami. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu ketetapan, keteguhan dan petunjuk dalam urusan agama, dan aku bermohon kepadamu supaya aku bersyukur terhadap nikmatmu, memperelokkan ibadah-ibadah kepadamu, dan aku bermohon lidah yang sentiasa bercakap benar dan hati yang sentiasa sejahtera, dan aku berlindung padamu daripada segala kejahatan yang engkau mengetahuinya, dan aku memohon keampunanmu daripada segala dosa yang engkau mengetahuinya. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib. Rahmat Allah dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Muhammad, ahli keluarganya dan sahabatnya. Maha sucilah Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia itu, daripada apa yang disifatkan oleh mereka, serta salam sejahtera ke atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu sunat kita baca dah. Agak-agak nak ngapa dak doa panjang ni? Zikir pun malah lepas maya dah. Nak ngapa doa panjang ni? Lepas tu hak ni maknanya disyariatkan kita supaya memohon kepada Allah, dan kita sebagai hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah ya Allah kami sembah dan engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Dok kira kadang-kadang kita ni ngapa aku bahasa Arab doa, buih mulut ngapa, jeng otak duk ngapa. Nak suruh ingat ni tapi dok tahu makna dok. Oh ni tak leh pala, tak ada gapo satu. Dak. Peti mana burung lebat ataupun burung hak boleh kecek. Kecek boleh tapi dok tahu gapo. Biarlah benda yang kita minta itu adalah benda yang kita faham. Selepas maya tak ada masalah kita nak berdoa bahasa Melayu. Dak, bahasa kita tak ada masalah. Itu terlebih baik daripada kita berdoa bahasa Arab tapi tak faham. Ramai mana berdoa bahasa Arab? Kadang-kadang dah dia dengar Tok Iman ni berdoa bahasa Arab, Tok Iman nangis. Dah dia pun nangis juga. Dah apa dia mau nangis, dia mau faham. Dah nangis tu apa? Kawan tengok Tok Iman nangis, kawan sebut lalu tak lagi. Ni tak lagi apa satu dia mau nangis, putus tak terima. Pasal apa? Pasal kita tidak faham apa yang kita minta. Dah, berdoa, apa mana doa? Doa iaitu memohon dari yang bawah kepada yang atas. Itu makna doa. Kita minta lah bahasa kita. Kita nak minta gapo, kita nak berdoa gapo. Dah, Allah Ta'ala sebut, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan terima segala doa. Sebab tu kita setiap kali kita berdoa, mestilah kita bersangka baik dengan Allah. Setiap kali kita minta, mesti kita kena husnuzan kepada Allah. Husnuzan lagu mana? Iaitu setiap doa kita, biar Allah Ta'ala terima. Waktu kita sebagai hamba. Dah, kalau berdoa aku bahasa Arab panjang-panjang, tak tahu gapo satu, tak ada gapo satu. Tak boleh pahala. Tak boleh letih saja. Tak perlulah kita nak ngapa, tapi lebih baik kalau kita ni maknanya tahu bahasa Arab dan tahu makna, alhamdulillah. Dah kalau tak tahu makna, maknanya kita ambil hak mana kita faham sudah.
hak mana kita nak minta dengan Allah. Dah, okey. Sebab tu dah tu guru ajabat. Dia berdoa ya. Lepas mayat ke apa zikir, doa dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Seorang yang alim. Dah, orang hak alim. Tu guru ajabat. Tapi berdoa rekah je. Maknanya apabila dia berdoa secara umum, dia minta umum lah. Dunia dia minta, akhirat dia minta. Dah, tapi kita ni doa panjang-panjang tak tahu makna rugi juga. Maknanya kita berdoa biarlah kita faham. Okey. Dan yang ke-11 kemudian dibaca suratul al-falaq. Dan suratul falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk daripada segala kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila ia gelap, kejahatan hembusan-hembusan pada simpulan-simpulan yakni sihir, dan kejahatan penghasad apabila ia dengki. Dan kemudian dibaca suratul Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada pentadbir manusia, raja manusia, Tuhan manusia, daripada kejahatan waswas yang mengganggu, yang mewaswaskan di dalam dada manusia dari angkara jin dan manusia, iaitu surah An-Nas. Dan disunatkan apabila selepas mayat baca suratul falaq. Kalau kita tengok dalam tafsir Jalalain, banyak kelebihan tentang suratul al-falaq. Salah satunya apabila Nabi SAW nak kena sihir. Nabi ni nak kena sihir juga. Di zaman Nabi, satu benda yang lebih dahsyat daripada sihir, dia panggil ain. Dia panggil ain. Ain ni iaitu pandangan jahat kepada seseorang. Seperti mana berlaku banyak tempat-tempat orang yang soleh, iaitu ain. Sihir tak boleh nak masuk. Dengan sebab apa? Nabi SAW sentiasa baca suratul falaq. Sebab tu kalau kita nak selamat daripada sihir, baca suratul falaq. Amma sama suratul falaq. Hak payah adalah penyakit ain. Ain ni iaitu pandangan manusia kepada suatu benda tu menyebabkan benda tu binasa. Seperti mana kita kata berlaku di tempat kita ngaji dulu, iaitu penyakit ain. Ain ni, contoh dia tengok rumah besar, bila dia kata comel rumah tu, automatik rumah tersebut binasa. Maknanya runtuh. Boleh terjadi. Dia tengok budak, dia kata comel budak ni, budak tersebut mati. Dengan sebab pandangan ain tadi. Sebab ain ni, Nabi SAW pun nak kena juga. Tapi, malaikat jaga. Seperti mana abang kepada Habib Omar bin Hafiz, iaitu mufti di Tarim, nama dia Habib Ali. Habib Ali ni dia sentiasa bawa habbatus sauda letak dalam poket Omar. Sebab apa? Kerana dia apabila dia menyampaikan suatu ilmu, sentiasa pandangan ain tu ada. Pandangan ain ni tak mestinya dia supah dah. Dia kata oh alimnya dia, baiknya dia, itu boleh terjadi ain. Bila dia balik, dia tengok habbatus sauda hak dia bawa tu akan hancur. Hancur tu bermakna ain tersebut terkena kepada habbatus sauda. Sebab tu kalau rumah sebaik-baiknya dia ada juga habbatus sauda, boleh selamat juga daripada sihir tadi. Ubat juga. Maknanya ada. Sebab kalau di Malaysia kita ni mungkin payah kena ain. Malaysia kita ada tak benda gitu? Mungkin ada. Ada pun jenis orang tua mulut masing dia lain. Ada orang jenis orang ni apabila puji boleh sakit. Ada. Bila kata oh besar dah budak ni, comel budak ni, tiba-tiba sakit, batuk, demam. Memang ada benda tu. Berlaku juga di Malaysia kita. Maknanya itu ain juga. Tapi ain di Malaysia kita ni tak sekuat ain di tempat-tempat yang ramai orang soleh. Biasa ramai orang soleh, banyaklah ain belaka. Sebab tu kebanyakan rumah di Hadramaut ni dia akan tulis subhanallah, hadza min fadlillah, ini daripada kurniaan Allah. Ataupun dia tulis situ zikir-zikir supaya orang tengok rumah tu orang berzikir, orang tu puji lebih. Okey.
Bisa. Dan yang ke-13 lepas sembahyang subuh dan maghrib, dia baca 3 kali, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Aku redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi. Ni sunat juga kita baca selepas subuh dan maghrib. Dan dibaca 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah tarikkanlah kami daripada api neraka. Satu riwayat mengatakan 7 kali. Satu riwayat mengatakan 7 kali, satu riwayat mengatakan 3 kali. Hak lebih kuat adalah 7 kali. Maknanya molek. Kalau tu imam baca 3 kali, kita tambah sendiri 7 kali. Dah, kalau tu imam tak baca tu, kita baca. Dan kalau kita tak sempat baca juga, tak ada masalah. Dah, entah-entah kita baca, kita royak kau orang. Apa? Zikir lepas maya pun malah. Tentang kita rajin, kita royak kau orang. Tentang kita malah, kita senyap. Dah. Maknanya sunat kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka. Sunat dah sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Hak sebaiknya 7 kali dah. Okey. Hak ni waktu subuh dah maghrib sahaja dah baca 3 kali. Sama ada waktu 7 kali, sama ada waktu lain 3 kali macam biasa. Okey. Dan dibaca 3 kali, Allahumma inni as'aluka jannah, ya Allah sungguhnya aku memohon syurga darimu. Dan dibaca 3 kali, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk. Ni sunat kita baca, sunat juga kita amal, lebih-lebih lagi musim lah ni. Dak musim apa? Musim hak nyakit Covid ni. Bila nyakit Covid ni, dak lebih baik kita beramal dengan zikir hak ni. Aku berlindung, dia kata aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk. Walaupun kita nak baca doa kunut, boleh tak? Boleh. Dalam doa kunut kita nak tambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dah kalau kita nak tambah dalam doa kunut, tak ada masalah. Dah lebih baik kita tambah dalam doa kunut kita minta ni. Nah, maknanya minta berlindung daripada segala kejahatan makhluk. Okey. Dan dibaca 3 kali bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Boleh juga. Dah, dengan nama Allah yang tiada suatu pun di bumi dan di langit dapat memberi kemudaratan berserta namanya. Dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sunat juga kita baca. Nah. Maknanya minta juga dengan Allah. Kadang-kadang kita ni beli kereta baru, dah cari tu email, suruh mandi kereta, basuh kereta, dah cara dia ambil ni, baca sebanyak 7 kali dah. Yang pertama baca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq sebanyak yang pertama baca Fatihah sebanyak 7 kali. Selawat sebanyak 7 kali. Dan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 7 kali. Baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiu alim sebanyak 7 kali juga. Dah, niat molek, niat syifa mudah lain pasal kata. Dah cari-cari tu email, kadang-kadang cari tu email. Maknanya mudah ataupun kita nak buat semaya aja. Niat kita gapo? Dan nak sembuh daripada penyakit. Penyakit ni banyak doa dah. Dah ambil doa tersebut. Baca Fatihah 7 kali, selawat 7 kali, dah lepas tu baca zikir-zikir tadi sebanyak 7 kali dan niat sebagai syifa insya-Allah. Okey. Dan lagi dibaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menjadikan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku sentiasa berpegang kepada janji-Mu sedaya upayaku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang telah aku lakukan. Aku kembali kepadamu dengan nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku. Juga aku kembali kepadamu dengan dosaku. Oleh itu ampunilah daku, sungguhnya tiada siapa yang mengampuni dosa-dosa itu melainkan Engkau. Dan yang ke-14, wirid-wirid yang berikut patut diamalkan kerana faedahnya amat besar dan memastikan orang
mengamalkannya mendapat husnul khatimah, dibaca pada waktu pagi selepas sembahyang subuh dan malam selepas sembahyang maghrib dia baca 3 kali wallahu alam sajalah. Dah. Maknanya kalulah kita baca setiap kali selepas mayat, mesti hidup kita sentiasa tenang, relax je dah. Dah lepas mayat kita berzikir dengan Allah, kita minta segala benda dengan Allah. Dah, maknanya kerja kita siap. Serupa kita. Dah, apabila budak ni, contoh budak pelajar dia periksa, bila dia periksa tu masa habis dah. Tapi ketah tak siap lagi jawab, sedap duduk dah. Dalam jawab ikut dek. Nah, tak sedap duduk. Ataupun tengah periksa ni tengok masa nak habis dah. Tak boleh nak jawab. Tapi budak hak sentiasa baca semua supaya kita, apabila kita lazimi diri kita ni dengan zikir-zikir tersebut, insya-Allah kehidupan kita seharian kita ni semakin tenang. Allah Taala campurkan ketenangan dalam hidup kita kerana kita sentiasa bersama dengan Allah. Dah sentiasa bersama dengan Allah. Ada mak ayah dia rusing sebab anak balik lewat. Sebab apa? Anak ni, mak ayah ni kadang-kadang, bapa anak tak klik lagi ni rusing. Sebab apa? Sebab dia sentiasa bersama anak dia. Bila sentiasa bersama anak, tengok anak tak ada ni, tak sedap duduk. Tengok tu lelaki klik lewat, tak sedap duduk. Tengok bini klik lewat, tak sedap duduk. Sebab apa? Dia sentiasa bersama keluarga dia. Tapi kalau kita sentiasa bersama Allah, lepas maya zuhur, maya sunat, ba'diyah, rasa sedap dak agak-agak. Orang sentiasa jaga sunat ba'diyah, qabliyah, dia jaga semua. Tapi hari tu tak buat, rasa sedap dak? Dak. Bapa Allah Taala campur ke kemanisan dalam beribadah. Begitulah juga kita selepas maya berzikir sama dengan Allah. Duduk berzikir dengan Allah. Dah benda hak kita boleh berzikir, kita berzikir. Minta gapo hak kita nak dengan Allah, hidup kita akan sentiasa tenang, relax, ada masalah pun senyum semua. Dah, ni dak tak ada masalah, dak cetung muka-muka. Dah, maknanya segala benda tak kena habis, nak marah kau orang habis. Orang tanya khabar apa tak boleh. Kadang-kadang anak salah sikit pun dia tapat. Dak, bini salah tanya, nak makan ke apa dia marah. Sebab apa dia sekabut. Dah, maknanya kita ni masih jauh dengan Allah. Okey. Mana ni yang ke-14 dak berarti sitah. Wallahu a'lam. Ada dak tanya? Yang pertama, bagaimana boleh kita terlupa rakaat ketika solat sedangkan masa itulah kita ingat kepada Allah dan masa itu masa untuk bersujud kepadanya. Mohon pandangan. Orang yang tak ingat rakaat ni iaitu golongan-golongan yang waswas. Di dalam solat kita kena khusyuk. Apa makna khusyuk? Kita tadabbur apa yang kita baca dan kita menhayati setiap rakaat yang setiap rukun-rukun fi'li ataupun qauli yang kita buat. Ingat kepada Allah bukan bermakna dia tu khusyuk. Orang ingat kepada Allah bukan khusyuk. Khusyuk ni bermakna dia tadabbur makna apa yang dia baca di dalam solat. Allahu Akbar. Pada ingat dan dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadabbur makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia rakaat, dia tadabbur. Dah, maknanya dia tahu. Hak tu bermakna dia khusyuk. Dah sebab apa orang ni dia ingat kepada Allah, dah tapi boleh lupa rakaat. Sebab dia tak khusyuk. Tak ada. Khusyuk ni bermakna dia tadabbur makna yang apa yang dibaca. Dah. Ada orang dia tak khusyuk pun dalam sembahyang ingat. Rakaat dia ingat. Dia tak khusyuk dalam sembahyang. Ada. Nah, ada orang maknanya dalam sembahyang ni ingat kepada Allah semua, tapi rakaat kau berapa dah ni? Dah kita ingat kepada Allah, kita ingat lagu mana? Beda. Kita ingat kepada Allah bermakna kita ingat lagu mana? Adakah kita berzikir kepada Allah ataupun ingat kita kepada Allah tu
Adakah ingat kita seperti mana kita ingat ke anak kita ataupun kita ingat ke bini kita? Ada orang dia ning bini mati, nak bini orang tak si. Dia ning orang tanya bapa ning. Orang tanya 3-4 kali baru sedar. Yang tanya gapo ni? Faham ni? Bapa otak dia ni fokus kepada benda hak dia ning tadi. Supaya kadang-kadang benda ni berlaku kepada kita juga. Dak budak-budak kadang ataupun diri kita kadang-kadang ning orang tanya 2-3 kali. Bukan tak dengar tapi tak boleh nak ingat. Gapo orang tanya tadi? Maknanya dalam semaya kita pun boleh berlaku gitu. Kita ingat kepada Allah. Kita ingat lagu mana? Adakah kita ingat kepada Allah sehingga kita lupa kita sedang solat? Ataupun kita ingat kepada Allah yang mana sekarang ni kita sedang solat. Ada orang dia ingat, dia tak tahu. Nah, kadang-kadang bawa kereta ning. Nah, bila bini 3, siapa dah bila siapa? Siapa ada rumah? Dah duduk mikir ke benda lain ni. Tak banyak mikir ke benda lain. Maknanya fikiran kita ni gapo ada. Bila kita mikir, hak itulah yang kita dapat. Sekarang ni sebab tu dalam semaya kita kena khusyuk ataupun kita tadabbur makna-makna tadi, tu boleh kita ingat. Tak mestinya kita ingat kepada Allah bermakna kita tu khusyuk. Kita ingat kepada neraka, kita ingat kepada syurga, tu tak panggil khusyuk. Tak ada. Tu kita ingat suatu benda hak molek. Tak ada masalah. Tak baik kita ingat kepada syurga ataupun ingat kepada neraka ataupun ingat kepada Allah daripada kita ingat ke benda lain. Tak ingat mikir ke benda hak kasih. Baik kita ingat kepada perkara-perkara tersebut. Okey. Yang kedua, siapakah Harut dan Marut? Tak tahu kan ini. Hak nombor 3, cara tayamum bila anggota wuduk berbalut. Cara tayamum bila anggota wuduk berbalut. Dan tengok anggota wuduk berbalut ni adakah tempat anggota wuduk ataupun bukan di anggota wuduk. Kalau di anggota wuduk, dia kena yang pertama contoh balut mana? Balut tangan. Tangan mana? Tangan kanan. Bila balut tangan kanan, kita ambil air semaya macam biasa. Ambil air semaya macam biasa. Ambil air semaya macam biasa. Siapa dekat balut ni, wajib kita sapu dengan air walaupun sikit. Sapu dengan air dulu. Wajib. Lepas sapu dengan air, baru kita tayamum. Tayamum mana? Tayamum muka. Lepas muka, baru tangan. Tangan ni mana? Bukan hak ni saja. Dua-dua. Pada ni? Dua-dua. Kadang-kadang ada orang dia tayamum atas ni je. Dia ambil air semaya sampai sini, dia pun ambil debu tepek sini. Dia pun teruskan wuduk. Ni tak sah. Tak betul. Nah, ataupun yang selepas dia tayamum tadi, dia pun terus basuh tangan kanan, tangan kiri pula. Lepas tu sapu kepala pula, lepas tu kaki pula. Wuduk seperti biasa. Ataupun anggota wuduk mana? Balut tadi mana? Balut tadi kaki. Bila kaki ni anggota wuduk juga. Bila anggota wuduk, contoh belah mana? Belah kiri. Bila belah kiri, ambil air macam biasa. Siapa di kaki kiri, kita ambil air, kita sapu atas balut. Ada wajib. Wajib kita sapu atas balut. Sapu, lepas tu kita tayamum. Tayamum mana? Tayamum kaki ke? Tayamum muka tangan? Anggota tayamum ni dua je. Jangan pergi pas kaki. Ada orang dia ambil kita tepek atas kaki juga. Maknanya atas kaki tak ada. Muka dengan tangan juga. Niat dia nawaitu istibahati, nawaitu tayammuma istibahati lis-solah. Aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Faham ni? Kalau dia kata aku tayamum untuk semaya tidak sah, mesti dia kena letak juga mengharuskan. Sebab tayamum ni bila tayamum untuk semata-mata nak semaya tidak sah. Batu contoh, orang tayamum kerana ada air. Boleh tak sah ke tak? Tak sah, sebab air ada. Tayamum ni untuk ganti daripada anggota wuduk dah yang tidak kena. Ataupun nak mandi wajib. Mandi wajib lagu mana? Mandi wajib tayamum muka dengan tangan. Tayamum muka dengan tangan, okey baru mandi. Kalau ada anggota yang balut, contoh balut kaki. Nak mandi wajib.
Air tak siapa. Lepas tu nak buat lagu mana? Iaitu kita tayamum dulu. Afdal, tayamum dulu, tayamum muka, tayamum tangan, lepas tu mandi. Itu hak afdal. Itu pada bab mandi wajib. Maknanya bab wudu kena ikut tertib. Cuma sebagai ulama, seperti mana Imam Nawawi kata tak perlu ikut tertib. Boleh. Dah? Boleh juga maknanya kita tayamum dulu baru berwudu. Ataupun berwudu dulu, tayamum ngelah. Ini pendapat, bukan pendapat yang kuat dalam mazhab kita. Cuma kalau dari segi contoh di hospital, ada hospital dia sedia debu, boleh tayamum. Ada hospital tidak sedia debu, dah tu nak tayamum lagu mana? Mana kita berwuduk macam biasa. Kita semayalah dalam keadaan baru tersebut. Cuma solat tersebut kena qada. Sama ada orang hak tayamum atas balut tersebut, ada hak kena qada dan ada yang tidak kena qada. Kalau contoh sebulan, tayamum sebulan, agak-agak kita nak qada ke sebulan semayah? Kalau ada balut, mungkin tak mayat tu. Tak ada balut pun tak mayat dah. Dah, ada balut tak mayat. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila dia tayamum pada waktu tersebut, dalam waktu tersebut, dia tidak perlu qada. Contoh kita ni kena 2 bulan, 3 bulan. Dan nak pakai hak mana? Pendapat kuat dalam mazhab kita kena qada. Dah. Mana kita boleh taklid kepada pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Tak kena qada 3 bulan. Duduk baru kita malah mayat dah. Kena qada 3 bulan pula. Maknanya tak perlu qada. Ambil hak pendapat Imam Nawawi. Kalau ber 2 hari, 3 hari, afdal kita qada lah. Okey. Ada yang tanya? Ada tak? Hak tak? Ada? Tak ada. Okey. Apabila kita tu imam makmum ada 2 orang. Tak kira makmum 2 ke 3 ke 4 ke 2 sah ke 3 sah 4 sah ke boleh berlaku. Sekarang ni kita tu imam kita reba. Nah, bila kita reba kita pun mari waswas 3 ke 4 3 ke 4. Bila mari 3 ke 4 3 ke 4 wajib kita kembali kepada hak kurang. 3 dengan 4 mana kurang? 3. Wajib kita ambil hak 3. Dan kalau kita ambil hak 4 juga semaya kita tidak sah. Sebab kita melakukan perkara dalam keadaan waswas. Setiap rukun yang kita buat dalam keadaan waswas itu tidak sah. Pada, aku baca dak lagi Fatihah, baca dak lagi kita pun Allahu Akbar gi rakaat. Rakaat tersebut tidak sah dalam keadaan sengaja, boleh batal solat. Sebab kita melakukan dalam keadaan waswas. Tapi bila kita mari 3 ke 4 3 ke 4, kita pun ambil hak yakin. Mana yakin 3 ke 4? Dia kata yakin 4 ni. Dalam kawaid fikih dia sebut al-yakinu la yuzal bisyak. Yakin itu tidak boleh menghilangkan dengan syak. Maknanya bila kita yakin, syak tak ada Kita pun ambil 4. Yakin dah. Naik kita pun duduk tahiyat. Contoh duduk at-tahiyatul mubah. Tadi yakin, tiba-tiba mari cocok pula. Allah ke 4 ke 3. Ada ni. Bila 3 ke 4 kita tidak boleh teruskan tahiyat tadi, wajib kita berdiri untuk tambah. Bila berdiri, yakin pula mari 4. Wajib duduk pula. Dah kalau mari 3 pula, babamai dah, tak sudah. 3 ke 4 ni aku malah maya ni. Dah, ataupun ni aku malah jadi tu imam waswas homo. Kalau makmum tak waswas. Dah, maknanya wajib bila ada 3 dengan 4, wajib kita ambil 3. Lepas maya kita pun tanya makmum. Tadi aku semaya 3 ke 4? 2 sah. Makmum kata, tak tahu belakang 2 sah. Tak tahu suara abu. Maknanya maya ni ikut tu imam sungguh. Dah kalau tu imam ketuk, makmum pakai ketuk ramai-ramai. Dan maknanya memang tak tahu. Lepas tu semaya kita tu lagu mana? Sekarang ni kita semaya atas yakin ke atas waswas? Kita meletakkan 4 tadi yakin ke waswas, itu kena pegang. Kalau kita letak 4 tu dalam keadaan waswas tidak sah. Kalau kita letak 4 dalam keadaan yakin sah. Walaupun kita maya 3 rakaat baru, tapi kita yakin 4. Serepat dah, kita maya seorang. Dah, maknanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kita yakin 4.
Ada tak orang kata, demo baru 3, boleh tak? Boleh tak? Kalau orang tu kata demo 3, tu imam ni dia ada 2 pilihan. Yang pertama dia kena ambil pandangan makmum, yang kedua dia kena ambil pandangan diri dia. Maknanya kalau dia percaya, saya makmum ni berhikam nak aku ni. Tak contoh. Dah, maknanya dia pergi hak 3 walaupun hakikat tadi memang 3, dia yakin 4. Makmum ni nak pergi bawah tu imam ke nak pergi hak dia? Mana makmum ni kena pergi hak makmum juga. Nah, kecuali kata Imam Nawawi rahimahullah, dia sebut dalam kitab Qalutam, tengok pandangan makmum hak lebih ramai. Tengok makmum tu lagu mana. Kalau makmum ni lebih ramai kata memang 3, wajib kita ulang balik semaya tersebut. Maknanya i'adah balik, bukan qada. Dia panggil i'adah kerana kita masih di dalam waktu, kita buat dalam waktu tersebut. Tu biasa. Maknanya nak mudah 3/4 wajib kita ambil hak kurang. Bila kita teruskan dalam keadaan was-was, semaya kita tidak sah. Okey. Ada yang lain? Ada? Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakina fi din wa alimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zihbil ma'akrimna bittaqwa janna bi'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna nabduka jahil wa anta ruzuqana al-manafi'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.